Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah memberikan aku sokongan yang bagi aku gempak gila lah. Okay, sebab aku takkan sampai ke tahap sekarang ni tanpa sokongan korang guys. Aku doakan korang supaya murah rezeki dan juga sihat selalu guys. Okay, untuk topik hari ni yang aku nak share dengan korang adalah mengenai, aku boleh katakan sejarah lah, sejarah pada zaman dahulu. And macam mana aku dapat idea topik ini adalah daripada salah seorang daripada subscriber aku, and nama dia adalah Muhammad Ayat. Aku harap aku pronounce nama kau betul, Muhammad Ayat. And aku nak cakap thank you sebab memberikan aku suggestion yang sebegini, sebab aku rasa benda ni agak berbeza sikit daripada macam biasa yang aku buat kan, but dia still ada kena-mengena dengan crime guys. So untuk topik hari ni yang aku nak share dengan korang adalah kisah kegelapan semasa Perang Dunia dulu guys. Ada juga dia punya jenayah-jenayah di sebalik semua cerita pasal Perang Dunia ni guys. So tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Tidak dinafikan guys, bila kita sebut pasal perang ni kan, dia adalah satu perkara ataupun satu suasana yang tak berapa nak elok lah, perkara yang buruk lah orang kata lah. Okay, tetapi kan kadang-kadang melalui peperangan ni kan, dia juga boleh memaksa manusia untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan guys, yang sampaikan boleh menghasilkan idea-idea yang tak masuk akal langsung weh. So untuk kisah kali ni aku akan share dengan korang apakah benda-benda yang telah berlaku di sebalik Perang Dunia guys. Rejim atau tentera yang jahat tidak juga melakukan semua benda-benda yang jahat tau guys. Okay, bila kita fikir tentera jahat, semua benda lah, yang benda-benda yang teruk, benda-benda yang kejam, semua benda diorang buat. Tetapi ada juga golongan-golongan masyarakat yang biasa juga ada berjabat tangan dengan kejahatan guys. Okay, so inilah apa yang terjadi di sebuah bandar kecil Hungary yang dikenali sebagai Negirev. Terdapat sesuatu pembunuhan misteri yang telah menggegarkan wilayah itu semasa Perang Dunia Pertama guys. Okey, apa yang berlaku adalah pembunuhan yang berlaku di bandar yang terpencil tu, dia bermula apabila ketibaan seorang bidan ke bandar tersebut. And dia bidan ni kan, dia bukan bidan biasa, dia adalah seorang bidan yang jahat guys. Dan semasa perang, beberapa suri rumah, orang kata yelah, bila suri rumah kan, orang punya suami pergi berperang kan, diorang rasa lonely at home kan, tak ada orang teman kan. So dengan bantuan bidan ni, suri rumah yang dalam kesepian ni, mereka akan menjalinkan hubungan sementara ataupun orang panggil macam fling. Maksud dia kata fling dengan tawanan perang guys. Dan bukan tawanan perang yang biasa tau. Okey, ini tawanan perang bersekutu guys. Dan mereka juga terpaksa mendapatkan bantuan bidan yang jahat ni untuk menutup semua kelakuan mereka itu guys. Lain macam dia punya job tu bidan ni. Dan lama kelamaan kan, bila suri rumah ni semua telah meminta dia punya khidmat ataupun servis si bidan ni, dia punya pengaruh makin kuat guys. Semakin famous, and dia pun telah menggalak penduduk bandar untuk menyelesaikan masalah mereka antara satu sama lain dengan menggunakan sup arsenik. Arsenik ni dia ada macam bahan-bahan kimia lah yang boleh membawa maut. So apabila orang punya pasangan ke, orang punya lover ke apa kan, makan sup tu, boleh membawa maut kepada mereka guys. Dahsyat betul lah. So dengan perbuatan begitu telah mengakibatkan sejumlah besar kematian di bandar itu, termasuklah wanita dan juga kanak-kanak guys. Very sad way. Dan ada juga beberapa askar yang terselamat dalam peperangan kembali kepada isteri mereka hanya untuk diracuni oleh mereka guys. Dengan idea si bidan ni untuk buat sup yang beracun macam tu, askar-askar ni terkena weh, jadi mangsa. So selepas bertahun-tahun, semua kelakuan yang itu tidak disedari oleh masyarakat jiran tau. Okay, sebab kerani bandar itu adalah sepupu kepada bidan tersebut guys. Dia punya connection kabel dia mantul Pak Abu weh time tu. Lain macam. Imagine
tak ada teknologi kan, boleh ada pengaruh sekuat macam tu. Imagine kalau sekarang, dahsyat weh. So because of that, bila dia ada kabel macam tu, tiada ada sebarang kes kematian yang dilaporkan sebagai pembunuhan dalam akhbar guys. So benda ni memang orang kata tertutup tau, tiada siapa tahu. So sebab tu segala pembunuhan itu berakhir kan guys. Yang sedih ni kan, kira-kira dalam 300 orang terbunuh, termasuk sejumlah besar warga emas dan juga kanak-kanak guys. Ini bagi aku crime yang macam ni kan, bagi aku lain macam lah untuk pada zaman perang time tu kan. Memang bapak sick gila weh, dia bagi settle seramai-ramai yang boleh weh. Seterusnya, macam biasa dalam peperangan kan, dia ada certain propaganda tau. So terdapat propaganda yang telah menjadi ciri yang paling menonjol dalam dua konflik terbesar sejarah manusia guys. Dan time tu dalam Perang Dunia Kedua antara Amerika Syarikat dan Jepun, kedua-duanya menggunakan taktik propaganda mereka untuk membangkitkan emosi dan juga membangkitkan kebencian di kalangan barisan tentera mereka guys. Korang pun tahu lah kan macam mana propaganda ni dilakukan kan. So mereka telah menggunakan berbagai taktik propaganda antara mereka berdua guys. Jadi sebelum perang, propaganda Amerika Syarikat terhadap Jepun telah berkembang dengan begitu berkesan. Memang pesat gila lah perkembangan propaganda Amerika Syarikat ni, sehingga tentera mula percaya bahawa Jepun hanyalah sekumpulan orang ganas yang tidak mampu berfikir guys. Diorang dah set that certain mindset daripada propaganda ni mengenai tentera Jepun. Tentera Amerika Syarikat merekrut askar-askar dengan menggelar keseluruhan kempen itu sebagai Japanese hunting, yang bermaksudkan bahawa Jepun adalah hanya sekadar haiwan untuk diburu guys. So bila diorang pandang tentera Jepun ni ibarat macam seakan-akan haiwan sahaja. Diorang ganas tapi tak boleh fikir. So apa diorang boleh buat this? Diorang akan hunt untuk tentera Jepun ini semua guys. Dan propaganda ini juga ditambah dengan kelampuan perang bermakna bahawa askar akan membuat apa sahaja untuk membunuh semua tentera Jepun guys. Sampai tahap macam tu, dia telah menanam satu keamatan dalam diri diorang tu untuk kasih settle semua tentera Jepun ini. Kemudian ada sesetengah daripada mereka, bagi aku ini time ni dia dah mula daripada mental dia dah masuk tau. Sesetengah daripada mereka akan mengambil bahagian badan askar Jepun dijadikan sebagai trofi guys. Dan ada juga telinga askar-askar Jepun tu dikelihatan di sepanjang tali pinggang mereka guys. Dah jadi macam dekor dia buat anggota badan askar Jepun ni. Dan ada juga ramai tentera dilihat memakai rantai yang diperbuat daripada gigi tentera Jepun. Lain macam weh, bagi aku apa sick. Benda ni aku tak boleh imagine lah kalau aku ada kat situ kan. Aku memang petak weh. Dan dia tak berhenti dekat tu tau guys. Dia tak berhenti dekat itu tau. Sebab beberapa askar juga mula menghantar tengkorak dan juga bahagian badan ke rumah masing-masing sebagai trofi guys. Macam menang competition dapat trofi tu. Gila bye. So because of that kan, fenomena ini telah pun menjadi satu benda yang berleluasa sehingga pada tahun 1942. Disebabkan itu, tentera Amerika Syarikat terpaksa mengeluarkan perintah untuk menghentikan tingkah laku seperti ini. Cuma pada masa itu sudah terlambat guys. Benda-benda yang telah dilakukan tu kan, membuat anggota badan sebagai trofi tu sudah jadi macam perkara biasa untuk mereka. Sudah agak terlambat untuk mengeluarkan perintah untuk memberhentikannya. Seorang wanita yang bernama Irma Gress yang dikenali sebagai psikopat Auschwitz, dia telah disabitkan kesalahan dan juga dihukum pada usia 22 tahun sahaja guys. Bapak muda weh. Kita 22 tahun tengah pecah kepala belajar, betul lah. Member kena gantung dihukum gantung. So macam mana dia telah disabit kesalahan dan juga dihukum gantung semua kan. So Irma Gress ni dia telah didefinisikan sebagai individu yang bersifat yang amat mengerikan guys. Walaupun mengikut standard Nazi, kalau semua orang tahu kan, time perang Nazi memang paling gila punya, paling ngeri kan. Tetapi kalau nak ikut standard Nazi kan, Minah ni next level weh. So dia juga telah mendapat kedudukannya di Auschwitz atas sebab tubuh dia yang tegap dan juga sikap dia yang amat kejam tau. Muka dia pun violent muka tak boleh belah kan, muka nak pukul orang kerja kan. Tetapi tak ramai yang tahu bahawa dia ni adalah seorang psikopat yang terpesong guys, which is bapak menakutkan weh.
Irma ni juga mendapatkan keseronokan dengan menyeksa dan memukul orang dengan pelbagai cara yang mengerikan guys. Apa idea yang dia ada kan, macam mana cara dia nak seksa dia punya mangsa tu, dia akan buat. Dia tak ada fikir dah, terus buat weh. Okay, so macam biasa, apa yang dia akan buat oleh dia is, dia akan membawa 2 ekor anjing yang kelaparan bersamanya pada setiap masa tau guys. And kemudian dia akan memukul orang dengan tali pinggangnya yang dibuat khas dengan besi-besi yang tajam guys. Gila weh. Tali pinggang biasa pun dah meraung kalau kena kan. Ini dia letak besi-besi yang tajam yang macam stud tu tau. So aku boleh imagine betapa teruknya impact dia kalau mangsa dia dipukul guys. Dan dia ni juga dengan cepatnya telah mendapat reputasi sebagai orang yang kejam dan juga jahat guys. Dan dia punya populariti dia tu semakin meningkat pada setiap hari. Dengan dia punya sifat yang macam tu, dengan dia punya psycho dia, and dia punya kejam dia, memang jadi famous bye. Dia juga akan mencederakan wanita dengan pisau dan kemudian dia melihat pembedahan yang menyakitkan untuk memuaskan dirinya guys. Itulah, dia ni bagi dia pain is pleasure, kau tahu. Okay, tapi bukan kepada dia, kepada orang lain. Dia rasa best bila tengok orang kena seksa seteruk-teruknya tau. So dengan segala perbuatan dia ni, perbuatan Irma ni, sampaikan dia berjaya memalukan ramai golongan Nazi guys. Okay, sebabkan dia punya karakter, perbuatan dia macam ni kan, to the next level. Dan because of dia punya keganasan semua tu, dia telah dihukum mati ketika baru berusia 20 tahun selepas melakukan beberapa pembunuhan dan juga menyeksa ratusan banduan. Macam tadi aku sebut pasal propaganda. Okey, walaupun fakta menunjukkan terdapat banyak propaganda terhadap tentera Jepun tau yang telah direka oleh Amerika Syarikat. Cuma tak ada kurangnya lah perbuatan jahat yang dilakukan oleh tentera Jepun semasa perang. Sama dia 2x5 je lah 2 orang ni kan. So semasa Perang Dunia Kedua, kapal terbang Amerika ditembak jatuh di atas pulau Jepun Chichijima dan terdapat salah seorang juruterbang telah diselamatkan oleh kapal selam Amerika Syarikat. Cuma terdapat 8 lagi telah ditangkap oleh tentera Jepun. Tak lama selepas tu kan, semasa majlis makan malam yang diadakan, okeylah ada parti-parti, lepak-lepak, minum-minum sikit kan. Parti ataupun makan malam itu telah diadakan untuk menghormati pegawai tentera laut Imperial Jepun. Pada time itu, bukan biasanya kalau macam pangkat-pangkat yang tinggi dapat makanan special, betul tak? Cuma kali ni dia agak berbeza disebabkan para hadirin yang datang pada malam itu ditawarkan untuk makan steak yang istimewa guys. Special menu, special steak. So semua macam still excited kan. Makan sedap malam ni kan. So berkenaan dengan steak istimewa itu, ia telah dinamakan kimo yang bermaksud daging yang segar. Memang terbaik daripada ladang ni kan rasa dia kan. Dan why dia disebut sebagai daging segar pada time tu adalah sebab daging itu semua berasal daripada mayat salah seorang tawanan perang yang telah dibunuh guys. Gila bye. Daging manusia jadi steak weh. So selepas kejadian itu, sejumlah besar pegawai dan juga askar tentera Jepun mula melahap semua mayat askar Amerika Syarikat guys. Memang macam dia punya dendam tu pasal propaganda yang telah sebenarnya orang kata telah disandarkan terhadap diorang. Memang dia bagi kau-kau kali ni. Tapi bukan itu saja guys, sebab kadang-kadang ada tu anggota badan dipotong semasa askar masih lagi hidup guys, dan kemudian dimasak dan juga dihidangkan kepada pegawai-pegawai tentera. Gila weh. Tengah hidup-hidup kan kau kena potong, kena siat betapa tu lah. Tak boleh nak bayangkan dia punya seksaan pada time Perang Dunia dulu guys. Gila tu. Dan terdapat juga satu fun fact lah, ataupun aku boleh kata fakta perang kan. Okay, time tu seorang juruterbang yang berjaya melarikan diri daripada pengalaman pahit itu guys, and dia telah dijemput oleh kapal selam berhampiran dengan pulau Chichijima itu tau. And juruterbang tersebut selepas dia dah berjaya melepaskan diri semua kan, dia dah recover semua, dah kena selamatkan kan, kemudiannya dia menjadi Presiden Amerika Syarikat, and nama dia adalah George Bush Senior. Dahsyat weh bagi aku. Itulah macam bila kita dengar pasal Perang Dunia kan, kita just tahu the story kan. Macam ni untuk akulah, bila aku dengar pasal Perang Dunia semua kan, aku baca pasal Perang Dunia semua, dia ialah basically about negara ni dengan negara tu semua kan, apa dia nak buat semua kan, this and that semua. Tetapi dia punya orang kata backstory ataupun kisah-kisah yang gelap ataupun yang creepy punya facts about Perang Dunia ni
apa-apa lah bila kita dapat tahu dan mendalami apa yang terjadi pada ketika itu kan. Apa-apa lah, scary weh. So sampai sini saja aku boleh share dengan korang mengenai kisah kegelapan ketika era Perang Dunia. Okay, aku harap korang enjoy dengan kisah aku yang aku sampaikan hari ni. And aku nak cakap thank you kepada semua yang telah tengok video aku dari awal sampai habis. Thank you so much sebab itu akan membantu aku dalam YouTube ini guys. Aku nak minta maaf kalau aku ada tersalah cakap dan sebagainya. Aku akan buat yang terbaik lagi untuk the next video. And aku nak cakap terima kasih lagi sekali kepada Muhammad Ayat sebab dia lah yang memberikan aku idea mengenai topik hari ini guys. So macam biasa, jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang like dan juga share. And yes guys, I will see you in the next video. As always, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. Stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum, bye bye.